Bab 6 Hukum Linear. Dalam bab ini kita akan belajar 3 subtopik iaitu 6.1 Hubungan linear dan tak linear, 6.2 Hukum linear dan hubungan tak linear, 6.3 Aplikasi hukum linear. Okey, kenapa kita perlu belajar hukum linear? Kadang-kadang apabila kita buat satu eksperimen, data yang diperoleh kadang-kadang tidak menghasilkan garis lurus yang sempurna. Oleh itu, data tersebut akan diwakilkan dengan garis lurus penyuaian terbaik. Okey, cikgu fokuskan 6.1 hubungan linear dan tak linear. Dalam hubungan linear ada 4 perkara. Yang pertama, membezakan hubungan linear dan tak linear. Yang kedua, melukis garis lurus penyuaian terbaik bagi graf hubungan linear. Yang ketiga, membentuk persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik. Dan yang terakhir, mentafsir maklumat berdasarkan garis lurus penyuaian terbaik. Okey. Pertama, membezakan hubungan linear dan tak linear. Ada 2 graf diberi di sini, graf A dan graf B. Okey, graf A adalah satu graf lengkung, graf B adalah satu garis lurus. Okey, graf A ialah hubungan tak linear kerana graf ini adalah graf lengkung. Graf B pula adalah graf hubungan linear kerana graf yang diperoleh merupakan satu garis lurus. Melukis garis lurus penyuaian terbaik bagi hubungan linear. Garis lurus penyuaian terbaik ialah garis lurus yang menyambungkan kebanyakan titik yang diplotkan pada graf. Titik-titik yang tidak terletak pada garis lurus penyuaian terbaik itu mesti bertaburan secara seimbang kedua-dua belah garis lurus itu. Okey, pelajar boleh rujuk latih diri 6.2 soalan nombor 1. Jadual berikut menunjukkan nilai-nilai yang diperoleh daripada suatu eksperimen yang melibatkan dua pemboleh ubah, X dan Y. Diberi nilai X dan nilai Y. Jadi, pelajar kena plot graf Y melawan X dengan menggunakan skala yang sesuai bagi paksi X dan paksi Y. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okey, bagaimana kita nak lukis? Okay, kita gunakan kertas graf. Okey, apabila pelajar dah lukis, dah plot dan menggunakan skala yang terbaik, akan dapat nilai seperti ini. Okay. Lihat kepada titik-titik yang telah diplotkan. Titik-titik ini mesti seimbang kedua-dua belah. Okay. Dan satu garis lurus dibuat. Garis ini dinamakan sebagai garis lurus penyuaian terbaik. Okey. Selain daripada melukis menggunakan graf, pelajar boleh akses ke diri menggunakan komputer, menggunakan perisian Desmos. Type saja perisian Desmos dalam komputer, dalam laptop akan keluar. Dan masukkan nilai-nilai pemboleh ubah. Ya, apabila telah dimasukkan nilai pemboleh ubah, graf secara automatik akan plot. Dan di sini nampak graf yang diplot. Garis hitam ini bukan garis lurus penyuaian terbaik. Jadi, satu garis hijau telah dilukis. Garis hijau ini dinamakan sebagai garis lurus penyuaian terbaik. Okay. Syarat melukis garis lurus penyuaian terbaik, titik bagi kedua-dua belah mesti seimbang. Okay. Graf yang apabila pelajar telah lukis,
graf lurus yang didapati daripada graf yang dilukis, maksudnya daripada graf yang dilukis daripada kertas graf adalah sama dengan garis lurus yang dilukis menggunakan perisian Desmos. Garis tersebut ialah garis lurus penyuaian terbaik. Okey. Apabila kita tahu macam mana nak lukis garis lurus penyuaian terbaik, jadi kita kena tahu macam mana membentuk persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik. Okey, pelajar boleh rujuk latih diri 6.2. Okey. Latih diri 6.3. Jadual berikut menunjukkan nilai-nilai eksperimen bagi dua pemboleh ubah. Okey, nilai X dan nilai Y telah diberi. Plot graf Y melawan X dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okey. Jadi, kita kena lukis dulu garis lurus penyuaian terbaik gunakan kertas graf. Okey, daripada graf, cari pintasan Y dan kecurunan garis lurus penyuaian terbaik. Dan soalan yang C, tentukan persamaan garis lurus penyuaian terbaik itu. Okey, imbas kembali. Mungkin terlupa. Jadi, kita imbas kembali. Bagi graf linear, Y sama juga MX tambah C. X mewakili pemboleh ubah pada paksi mengupuk. Y mewakili pemboleh ubah pada paksi mencancang. M mewakili kecerunan. Apakah itu maksud kecerunan? Kecerunan ialah kadar perubahan satu pemboleh ubah terhadap pemboleh ubah yang lain. C mewakili pintasan Y. Apakah dia pintasan Y? Pintasan Y ialah koordinat Y bagi titik persilangan suatu garis lurus dengan paksi Y. Jadi, di sini ada garis berwarna oranye. Garis X ini adalah paksi X, paksi mengupuk X dan paksi mencancang Y. Okey. Kita kembali kepada soalan tadi. Apabila dah lukis pada kertas graf menggunakan skala yang tepat, skala 2 cm kepada 10 unit pada paksi X, okey. Skala 10 unit, 10, 20, 30, 40, 50 dan 60. Okey, skala pada paksi Y pula adalah 5 cm, 5 unit. Okey, 5 unit, 2 cm kepada 5 unit. Jadi di sini kita tengok 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Okey, kita plot mengikut data yang diberi. Plot yang pertama. Okey, plot yang kedua, plot yang ketiga dan seterusnya. Ambil pembaris, letak, pastikan kedua-dua titik adalah seimbang dan bina satu garis lurus. Okey. Soalan A. Cari nilai pintasan Y. Okey, macam mana dapat pintasan Y? Okey, pintasan Y tengok pada paksi mencancang Y di sini. Jadi, di sini adalah pintasan Y. Nilainya 12.5. Okey, kecerunan M. Kecerunan M. Macam mana dapat nilai kecerunan? Okey, kita ingat balik belajar. Nilai kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ambil
2 titik, mana-mana 2 titik yang boleh. Okey, jadi di sini cikgu ambil titik yang pertama, okey, 0, 12.5. Dan yang kedua, sini 60, 35. Koordinat 60, 35 dan koordinat 0, 12.5. Jadi 35 tolak 12.5 per 60 tolak 0, nilainya 0.375. Okey, nilai C. Macam mana nak dapatkan persamaan? Masukkan persamaan Y MX tambah C. M kita dah cari 0.375 dan nilai C 12.5. Okey, mentafsir maklumat daripada garis lurus penyuaian terbaik. Okey, latih diri 6.4. Okey, diberi nilai X dan nilai Y telah diberi. Plot Y melawan X dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Seterusnya, lukis satu garis lurus penyuaian terbaik. Okey, jadi yang pertamanya kita kena lukis dulu satu garis lurus penyuaian terbaik pada kertas graf. Okey, yang kedua, B. Daripada graf, apabila dah dilukis, cari pintasan Y, nilai Y apabila X 12 dan yang ketiga, kecerunan. Yang keempat, nilai X apabila Y 15 dan seterusnya cari persamaan garis lurus penyuaian terbaik itu. Seterusnya, hitung nilai Y apabila X 28. Okey, ini graf yang telah kita lukis. Okey, graf garis lurus penyuaian terbaik. Okey, macam mana nak dapatkan pintasan Y? Pintasan Y rujuk kepada graf yang dilukis. Jadi pintasan Y adalah 4. Okey, nombor 2. Apabila X 12, Y berapa? Soalan. Jadi kamu tengok X 12. Okey, X 12 pada paksi X dan tengok pula pada paksi Y. Didapat di sini Y-nya adalah 22. Okey, macam mana nak cari kecerunan ataupun M? Kecerunan, ambil mana-mana 2 titik, 2 point. Okey, 2 titik. Jadi di sini cikgu ambil titik yang pertama. Okey, 15 sini. 15, 26.5 koordinat yang pertama. Dan yang kedua, 0, 4. Gunakan rumus kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 dan kamu akan dapat 3/2. Okey, apabila Y15. Okey, Y15. Macam mana nak dapat nilai X pula? Apabila Y15, ambil pembaris, panjangkan mengenai graf dan tengok pada nilai X. Jadi nilai X yang kamu akan dapat 7.4. Okey, nilai C. Buat persamaan garis lurus. Okey, Y MX tambah C. M telah kita cari 3/2. C kita dapat daripada nilai graf. Jadi masukkan dalam persamaan Y 3/2X tambah 4. Dan soalan yang terakhir, X 28. Berapakah nilai Y apabila X 28? Jadi, tengok pada graf yang telah dilukis, 28. Masukkan nilai. Tak perlu tengok pada graf ya. Okey, masukkan nilai terus. 3/2 darab 28 tambah X. Jadi, nilai Y yang dapat adalah 46. Jadi, yang ini saja 6.1 subtopik. Sekian, terima kasih.